Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Titah Edendum Najib kembali panas sekali lagi. Ini adalah komen terkini, keputusan terkini daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia daripada UMNO, yaitu Zahid Hamidi yang juga merupakan Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Zahid hari ini belum mahu ulas cubaan larang sentuh edendum. Ini sebenarnya satu tindakan yang sangat bijaksana, tindakan yang sangat dialu-alukan dan tindakan yang sangat baik. Apabila ia bertindak seperti natural atau bertindak secara um, uh, tidak mahu memberatkan ataupun menambahkan kekalutan lagi tentang ada titah edendum itu, sehinggalah biar mahkamah yang tentukan. Dan yang lebih penting lagi, Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong melalui Istana Negara telah pun menitahkan supaya permohonan baru dibuat melalui Istana Negara. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai keputusan kerajaan yang memfailkan permohonan bagi mendapatkan perintah larangan atau gag order berkaitan titah edendum terkait Najib Razak. Bagaimanapun, keengganan Presiden UMNO itu mungkin untuk masa ini kerana dia memberi bayangan akan mengulas pada kesempatan yang lain. Kata Zahid, saya akan menjawab pada waktu lain. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Convocation Risda di Bangi hari ini. Terdahulu, Ahmad Zahid Hamidi ditanya pendirian UMNO berhubung keputusan kerajaan memfailkan permohonan untuk mendapatkan gag order daripada mahkamah bagi melarang mana-mana pihak membincangkan isu berkaitan titah edendum. Isnin lalu, Peguam Bela Najib Muhammad Farhan Muhammad Safi mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut salinan permohonan yang dilihat Malaysia Kini, kerajaan memohon perintah larangan tersebut bagi menghalang mana-mana pihak termasuk media daripada menerbitkan atau menyiarkan apa-apa bentuk komunikasi sama ada secara cetak, elektronik, digital dan platform media sosial. Ia juga bagi menghalang semua pernyataan, komen atau perbincangan yang meragui, mempersoalkan, mencabar atau menghina kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong. Sekiranya Mahkamah Sivil membenarkan perintah larangan tersebut, ia bukan sahaja akan menghalang pihak media daripada melaporkan kes itu, tetapi juga menghalang mana-mana anggota Badan Kehakiman dan peguam yang terlibat secara langsung dalam tindakan sivil itu daripada memberikan salinan dokumen sulit berkaitan kes tersebut kepada orang awam. Sebelum ini, Najib memohon semakan kehakiman bagi menuntut pelaksanaan titah tambahan berkenan yang didakwa membenarkannya menjalani baki hukuman penjara di rumah berbanding di penjara Kajang. Pada Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk memulakan semakan kehakiman tersebut atas alasan afidavit sokongan yang dikemukakan oleh Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail adalah bersifat kabar angin. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan baru-baru ini menerima rayuan Najib dan mengembalikan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi untuk didengar sekali lagi. Sebelum kita berpisah, apabila komen anda untuk titah edendum ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Seni berpolitik yang kita perlu tahu. Saya mohon anda dengar ini, share kepada semua kawan-kawan yang suka berpolitik, supaya mereka perlu paham seni berpolitik yang perlu tahu dan perlu dipelajari. Ini bukan calang-calang, ini ditulis oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Politik bukannya seni pertembungan, tetapi seni perundingan dan diplomasi. Seorang pemimpin yang bijak berpandangan jauh, mencari titik untuk bersatu dengan pihak lawan yang berbeza kerana pada kesatuan itu terserlah maslahah buat
negara. Malah dalam Islam, kesatuan itulah asas kepada hubungan sesama insan. Kerana semuanya berayah dan beribukan, Adam dan Hawa. Raja-raja Melayu mempunyai seni perundingan sehingga Inggris yang mempunyai kekuatan ketenteraan melebihi mereka hanya mampu berunding menerusi perjanjian untuk mencampuri urusan pentadbiran negeri-negeri Melayu yang sekaligus mengiktiraf kedaulatan Raja-Raja Melayu ke atas negeri-negeri Melayu. Kesannya, kedaulatan Raja-Raja Melayu kekal sehingga kini di bumi Malaysia. Malaysia mungkin berbeza. Banyak pendirian politik dengan Amerika Syarikat, Rusia dan China. Namun, ada titik diplomasi yang memerlukan kebijaksanaan pemimpin bagi memastikan negara dan rakyat sentiasa beroleh kemakmuran. Berunding bukan artinya tunduk dan mengalah, tetapi ia kebijaksanaan mempertahankan izah keagungan dan kedaulatan. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali merupakan penasihat agama timbalan Perdana Menteri. Wow, jadi saudara-saudara sekalian, dalam seni berpolitik yang ditulis yang perlu kita tahu oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali ini, perkara yang paling penting ialah politik bukan pertembungan tetapi seni perundingan dan diplomasi. Saya fikir ramai orang di Malaysia khususnya yang suka dengan politik, pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia khususnya yang ekstrim. Mungkin termasuklah Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang selalunya sukar sangat di bawah berunding ini. Mungkin beliau perlu membaca apa yang ditulis oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali ini, yaitu politik ialah seni perundingan dan diplomasi. Akmal Saleh kalau nak tegur orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan perpaduan, mungkin Akmal Saleh boleh terapkan perbuatan diplomasi ini. Janganlah terlalu terikut-ikut gaya pembangkang kerana beliau bukan pembangkang. Beliau patut secara diplomasi dalaman. Jangan tunjuk aib diri sendiri, aib pasukan sendiri kepada umum. Karena menurut Datuk Khairuddin ini, seorang pemimpin yang bijak berpandangan jauh, mencari titik untuk bersatu dengan pihak lawan yang berbeza, kerana pada kesatuan itu terselalah maslahah buat rakyat. Titik bersatu itu perlu dicari segera. Jangan hanya sibuk cari perbezaan demi perbezaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi, pengakuan Najib yang betul-betul tak pernah kita sangka dia akan sebut. Kata Najib, saya mahu rahsiakan bantuan Saudi. Itu diberitahu Najib di mahkamah. Bagaimana nak mahu rahsiakan jumlah yang begitu terlalu besar duitnya? Tak mungkin dapat disembunyikan. Bayangkanlah kan, duit yang diberikan kononnya daripada Saudi itu berjumlah berbilion ringgit. Macam manalah nak sembunyikan? Tapi tak apalah, kita baca dululah apa yang Najib kata di mahkamah ini. Najib Razak kata beliau berhasrat untuk mengucapkan terima kasih kepada Raja Abdullah secara peribadi. Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau mahu merahsiakan bantuan keuangan yang dikatakan diterima daripada keluarga Diraja Saudi. Menurut bekas Perdana Menteri itu, beliau bercadang untuk mengucapkan terima kasih kepada almarhum Raja Abdullah secara peribadi dan bukan secara bertulis. Wah, ini betul-betul hebat punya pengakuan. Surat boleh jatuh ke tangan yang salah, kata Najib ketika ditanya peguam Wan Azman Aiman Wan Fakhruddin. Mengapa beliau tidak menghantar nota terima kasih kepada Raja Abdullah atau keluarga Diraja Saudi? Ketika memberi keterangan dalam kes 1MDB, Najib ketika pemeriksaan balas berkata,
Beliau menerima 20 juta US dollar pada tahun 2011 daripada putra Faisal yang didakwanya adalah ahli keluarga diraja Saudi. Beliau juga berkata, beliau tidak mendesak Faisal mengenai kelewatan bantuan keuangan yang dijanjikan. Terpulang pada mereka bila mahu menyampaikan wang. Surat itu tidak menyatakan bila dana akan dipositkan, kata beliau. Husni kembali ikrar sokong kata Najib. Najib turut memberi keterangan bahawa bekas Menteri Ahmad Husni Hanaz Azal kembali selepas meletak jawatan untuk ikrar sokongan. Beliau menegaskan Husni yang berkhidmat sebagai Menteri Kewangan II meletak jawatan pada tahun 2016 kerana tidak berpuas hati dengan cadangan pemindahan ke kementerian lain. Husni merasakan dia boleh menyumbang sebagai calon Barisan Nasional untuk Tambun dalam PRU 2018, kata Najib. Barisan Nasional meletakkan Husni sebagai calon di Parlimen Tambun, tetapi tewas kepada Ahmad Faisal Azumu dari Bersatu yang ketika itu komponen Pakatan Harapan. Selepas kalah, dia tiba-tiba jadi masam muka, kata Najib. Najib didakwa atas 25 pertuduhan penggubahan wang haram dan salah guna kuasa membabitkan dana yang didakwa milik 1MDB berjumlah 2.28 bilion yang didepositkan ke dalam akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Wow. Sebelum kita berpisah, tinggalkan dulu komen anda semua. Bagaimana pula pendapat anda tentang pendedahan dan pengakuan Najib yang berkata saya mahu rahsiakan bantuan Saudi. Kerana Najib kata beliau berhasrat mengucapkan terima kasih kepada Raja Abdullah secara peribadi dan bukan melalui surat. Kerana menurut alasan Najib, dia tidak mahu menulis surat secara peribadi kerana dia takut surat itu jatuh ke tangan orang yang salah. Wow, siapakah orang yang salah? Macam mana pula boleh surat rasmi kerajaan kepada kerajaan boleh jatuh ke tangan yang salah? Itu betul-betul mengejutkan. Kalau mungkin surat cinta daripada Sianu ke Sianu, bolehlah kita terimalah kan. Tapi kalau kepada raja, daripada negara kepada raja, ini macam susah mau terimalah. Bagaimana pula pendapat anda? Jumpa lagi.